Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan kita baca. Baik. Kata musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ai la yumasiluhu syai'un. Kita baca dah kan? Wala fi af'alihi. Kita baca dah. Ai. Anna zatallah ya azza wa jal. Zat Allah Ta'ala azza wa jalla. Laisat, bukanlah ia zat Allah Ta'ala itu jurman. Jirim. Bukan. Maksudnya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maksudnya zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Kazatil makhluqati, seperti segala zat, seperti zat segala makhluk. Wasifatahu Ta'ala. Wasifatahu ni atas pada zat Allah. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala laisat, bukanlah ia sifat tadi. Kasifatil makhluqat, seperti segala sifat-sifat makhluk. Bukan juga. No? Itu dipanggil tak sama segi zat dan juga tidak sama segi af'al. Segi af'al. Kita baca sikit dalam boleh? Kazatil makhluqat. Situ. Kazatil makhluqat. Faman i'taqada annahu ta'ala jismun kal ajsam fahuwa kafirun ittifaqan li sarihihi fil hudusi. Siapa-siapa yang dia i'tikad Allah Ta'ala itu jisim seperti segala jisim, maka bermula ia man tadi kafir secara ittifaq li sarihihi, kerana sorehnya nyaman tadi fil hudusi pada baharu. Tu dia i'tikad Allah Ta'ala itu jisim. Orang lagu tu kafir lah. Kafir. Baik. Wa man i'taqada, siapa-siapa yang i'tikad annahu atah pada man tu, annahu bahawasanya Allah Ta'ala itu jismun, dia i'tikad Allah Ta'ala itu jisim, la kal ajsam, tidak seperti jisim. Tu jisim tapi tak seperti jisim. Faham tak? Fahuwa, maka bermula ia man asin, berdosa. Kafir tak? Tak. Berdosa. Baik. Faqala Ibnu Arafata innahu kafirun. Kata Ibnu Arafah, innahu, sesungguhnya nya mana? Nya tu kembali pada tu, man i'taqada annahu ta'ala jismun la kal ajsam. Dia i'tikad Allah Ta'ala tu jisim tapi tak seperti jisim. Gitu. Dia kata Ibnu Arafah tu dia mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Dia kata apa? Kafirun. Dia kata kafir. Ibnu Arafah dia tegah. Dia kata kafir. Wa qala Syaikhu Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ni Izzuddin bin Abdissalam. Dia kata apa? Innahu, sesungguhnya nyaman tadi, laisa bikafirin, dia tak kafir. Sebab jismun la kal ajsam. Boleh? Habis. Wa kaza, dan seperti ini, seperti laisa bikafirin tu, mu'taqidul jihati, orang yang i'tiqad jihah.
Dia kata Allah Ta'ala duduk atas. Gitu. Kafir ke tak kafir? Kafir tak? Tak. Wakaza tu tengoklah kita tak. Wakaza. Maksudnya kafir ke tak kafir? Tak. Tapi dosa lah. Kafir tu tak jatuh syahidah. Dia intikad Allah Ta'ala duduk atas. Gitu. Fafihi tafsilun, maka pada tu mu'taqidul jihati tu ada perincian. Fa ini i'taqada annahu ta'ala fi jihati sufla. Siapa-siapa yang i'tiqad, maka jikalau i'tiqadlah ia mu'taqidul jihah tadi. Annahu bahawasanya Allah Ta'ala itu fi jihati sufla pada pihak bawah. Fahuwa man tadi kafirun li zuhuri naqsi fi i'tiqadihi, kerana zahir kekurangan pada i'tiqadnya, i'tiqad mu'taqidil jihah tadi. Wa man i'taqada annahu ta'ala fi ghairiha minal jihah, dan siapa-siapa yang maksudnya kena tengok kalau dia i'tiqad Allah Ta'ala tu ada atas bawah, kalau dia i'tiqad bawah hukum dia kafir, kalau dia i'tiqad Allah Ta'ala duduk atas hukum dia tak kafir, tapi berdosa. Baik. Faham kan? Penting ni balik buah highlighter benda ni. Bagilah kitab ni ada sebut dalam kitab ni ada. Wa man i'taqada, dan siapa-siapa yang i'tiqad annahu ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala fi ghairiha pada selainnya selain jihati sufla. Pada selainnya selain jihati sufla. Pada selainnya selain jihati sufla minal jihati daripada beberapa pihak, fajahilun wa fasiqun, maka orang tu jahil lagi pula fasik. Dia i'tiqad Allah Ta'ala duduk atas, fasik lagi pula jahil lah, tak kafir. Wala ya'furu, dan tidak kufurlah ia seorang, illa bi'tiqadil hululi, dengan i'tiqad hulul. Hulul ni tulis tepi tak apa? Dia i'tiqad Allah Ta'ala duduk dalam tubuh badan. I'tiqad Allah Ta'ala duduk dalam tubuh badan. Allah Ta'ala duduk dalam tubuh badan. Tu. Ya tu kafir lah tu. I'tiqad hulul. I'tiqad hulul kafir. Tu. Titik nah. Wa ma warada mimma yuhimu zalika, dan bermula perkara yang memberi wahamlah ia, dan bermula perkara yang datanglah ia daripada perkara yang memberi wahamlah ia memberi waham tu zalika, akan demikian itu, demikian hulul, akan demikian itu, jaga elok, demikian itu, demikian hulul, yajibu ta'wiluhu kama fi hadisil qudsi, wajiblah ditakwil akannya akan sebagaimana dalam hadis kursi. Apa dia? Ma wasi'ani ardi wala samai wa innama sa'ani qalbu abdil mu'mini. Tu. Maksudnya kalau terjemah mudah-mudahnya, tidak meluaslah akan aku oleh muka bumi aku dan langit aku. Yang meluasnya maksudnya hati orang mukmin. Seolah-olah macam hati kita duduk dalam zat Allah Ta'ala. Tu dia panggil apa tu? Hulul Yang tu kenapa kena takwil lah, faham tak? Kena takwil. Baik. Wa innama, tu dia takwil lah. Wasi'a hibati wa rahmati qalba abdi mu'mini. Qalba abdi mu'mini. Dia takwil. Ardi dengan sama itu maksudnya apa? Hibati dengan rahmati. Nampak? Hibati, bukan hibati, haibati. Haibah. Takwil tu tak apa? Supaya tak nampak ada hulul. Kama fihi aidan qalbu baitu rabbi. Sebagaimana padanya pada al-mazkur juga qalbu, padanya pada al-mazkur, ataupun padanya pada tu hadis kursi. Padanya pada hadis kursi, al-qalbu baitu rabbi. Hati itu rumah Allah Ta'ala. Qalbu mu'mini mahallu rahmati wa tajallihi. Hati orang mukmin itu tempat rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala, dan tajallinya, tajalli Allah Ta'ala. Itu maksud. Bukanlah Allah Ta'ala duduk dalam hati kita. Faham tak? Faham tak Daniel? Faham kan? Itu dia kena takwil. Dia panggil takwil lah.
Habis. Okey, selesai. Anna zat Allah azza wajal laisat jurman kazatil makhluqat. Tu baca dah. Wa sifatahu ta'ala laisat ka sifatil makhluqati hadisatan makhsusatan. Sebagai hadisah yang makhsusah. Tu. Baik. Wa af'alahu atau pada zat Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala laisat, bukanlah ia af'al tadi ka af'alil makhluqati, seperti mana segala perbuatan makhluk, muktasabatan, hal keadaan, hal pada af'al makhluqat, hal keadaan muktasabah. Muktasabah kan dia macam muktasibah. Muktasabah. Dia macam dengan muktasabah. Muktasabah maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan makhluk ni jenis diusahakan. Hal keadaan diusahakan. Muktasabah tu maksudnya diusaha. Perbuatan kita kena usaha, kena ada perkakasan. Adapun perbuatan Allah Ta'ala, bukan lagu tu. Perbuatan Allah Ta'ala itu bukannya jenis usaha buat ni. Nah, Allah Ta'ala nak buat jadi lagu tu je lah. Itu maksud. Baik. Habis. Jadi maksudnya di sini ternafi 6 kam lah. Dalam tu ada apa, tak kira ada kot, jangan baca dulu. Muktasabah. Laisa kamislihi syai'un. Ay laisa mislu zatihi wa sifatihi syai'an. Dia baca apa situ? Syai'an ke syai'un? Syai'un. Mislah dia baca. Dia baca mislah. Kalau dia baca mislah jadi isim laisa. Jadi khobar laisa muqaddam. Laisa misla zatihi wa sifatihi syai'un. Tidak ada seumpama zatnya, zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala, sesuatu jua pun, terjemah jua pun. Sebab dia duduk belakang kan. Tak ada satu pun yang sama. Baik, habis. Wa dalilu ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Dan bermula dalil di atas wajib mukhalafahnya, mukhalafah Allah Ta'ala bagi lam tu, lam dengan maksud zaidah pun tak apa, akan segala makhluk. Lil hawadis dengan maksud akan segala makhluk. Annahu, bahawasanya Allah Ta'ala law ma sala syai'an minha fi zati was sifati wal af'ali, jikalau menyerupailah ia Allah Ta'ala syai'an, sesuatu, minha min hawadis, masalah fi zati was sifati wal af'ali, sama pada segi zat, sama pada segi sifat, sama pada segi af'al, lakana hadisan mislaha, nescaya adalah ia Allah Ta'ala itu hadisan, baharu, mislaha, seumpamanya hawadis. Kalau dia sama, maksudnya dia pun baharu lah. Gitu. Baik. Sebab apa dia kata lakana? Lianna ma jaza ala ahdi mislaini. Kerana perkara yang haruslah ia ma di atas salah satu dua misal. Jaza, nescaya haruslah ia ma alal akhari, di atas yang satu lagi. Gitu. Kalau kita sama dengan orang tu, nescaya orang tu pun sama dengan kita. Itu maksud dia. Wa yalzamu dauru awit tasassulu, dan lazimlah daur dan juga tasassul. Sebab apa lazim? Kerana kila Allah sama dengan makhluk, maksudnya Allah tu baharu. Bila baharu berhajat kepada yang menciptakan. Bila berhajat kepada yang menciptakan, maka jadi daur ataupun tasassul. Gitu. Habis. Daur dan tasassul tu mustahil. Wakilahuma muhalun. Dan bermula tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya daur dengan tasassul itu muhalun, mustahil. Mustahil. Sebab apa muhal? Li'annahu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala qad wajabalahu kidamu. Sungguh wajiblah baginya, bagi Allah Ta'ala itu oleh sifat kidam. Sungguh wajiblah bagi Allah Ta'ala itu oleh sifat kidam. Baik. Wa iza wajabalahu kidamu, dan apabila wajiblah baginya, bagi Allah Ta'ala itu kidam. Jawab,
intafa anhul hudusu, nescaya ternafilah daripadanya, daripada Allah Ta'ala, hudusu, baharu. Dah tak ada kidam, maksudnya baharu, bukan baharulah, ternafilah baharu tu, begitu. Baik. Wa izan tafa indal hudusi, inda ka anhu, dan apabila ternafilah, kitab saya ni indah dalam PDF ni, dan apabila ternafilah anhu, daripadanya, daripada Allah Ta'ala, hudusu, baharu, hasalal matlubu, hasillah matlub, benda yang kita nak, dituntut tu, benda yang dituntut, hasillah matlub. Wahwal matlub mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, menyalahinya Allah Ta'ala bagi segala benda yang baharu, menyalahi. Wa iza sabata lahul mukhalafatu lil hawadisi, apabila sabit baginya, bagi Allah Ta'ala, mukhalafah lil hawadis, istahala alaihi mumasalatu laha, mustahillah di atasnya, di atas Allah Ta'ala, mumasalah, sama dengan makhluk, baginya bagi mana? Bagi istahala alaihi mumasalah laha mustahillah di atasnya mumasalah baginya bagi hawadis, bagi hawadis allati hiya, yang bermula ia allati tu, yang bermula ia, ternafi 6 kam tu bukan sini, wadaniyat kan, tak jumpa. Allati hiya, yang bermula ia allati tu, diddul mukhalafati lil hawadis, lawan bagi allati hiya, yang bermula ia allati tu kena pada mumasalah tu lah, lawan bagi mukhalafah lil hawadis. Mumasalah tu sama kan. Baik, habis. Tu dalam tu ada, nak kita nak baca sikit dalam pasal Dajjal tu, dalam tu. Oi, panjang ni Dajjal ni. Tu tengok tu. Kita baca sikit lah, sikit sudah. Allati hiya diddul mukhalafati lil hawadis. Walamma kana dalilul mukhalafati min a'zami adillah, dufi'a bihi a'zamu fitnatin fid dunya wa a'zamu fitnatan fid dunya wa a'zamu fitnatan fil akhirah. Jumpa tak dalam? Dia kata, terjemah mudah-mudah sudah, apabila dalil sifat mukhalafah ni benda besar, sebab dengan sifat mukhalafah ni lah kita boleh tolak dua fitnah. Fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Apa dia fitnah dunia akhirat tu? Tengok. Amma fitnatul ula, adapun fitnah yang pertama, fitnah dunia, fahiya dajjalu. Tu. Maka bermula ia fitnatul ula ialah dajjal. Tu dajjal. Sebab bila kita belajar mukhalafah, dajjal tu dia mukhalafah tak? Tak lah. Sebab itu apa panggil sifat mukhalafah ni benar besar lah. Kerana kalau kita faham mukhalafah pada segi zat, pada segi sifat, pada segi af'al, kita takkan terikutlah dengan dajjal tu. Segi ilmu tu kita sudah ada. Segi amalan hak tu nombor 2 lah pula kan. Wa huwa dan bermula ia dajjal syabun, orang muda, la lihyatalahu, tidak ada janggut baginya, bagi dajjal, wala syariba, dan juga tak ada misai, a'wara aini yusra, buta mata dia sebelah kiri. A'wara baca no, baca a'waru tapi a'waru aini yusra, ka'annaha lam tukhlaq, seolah-olahnya ain yusra itu tidak dicipta akan dia, akan ainul yusra. Tu. Wa ainuhul ukhra mamzujatun biddami, dan bermula matanya, mata dajjal yang sebelah lagi, mamzujatun biddami, dicampurkan dengan darah. Alaiha, di atasnya, di atas ainihi ukhra tu, jildatun ghalizatun, ada kulit yang keras. Maksudnya ada macam kulit sikit lah sini. Nampak tak? Macam ada apa? Ada kulit ni. Dekat mata dia sebelah mana tu? Sebelah kanan. Maktubun baina ainaihi kafirun, ditulis di antara dahinya, dua matanya, dahinya lah,
ditulis di antara dua matanya, dua mata Dajjal itu kafirun, kalimah kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katibin. Boleh baca akan kafir tadi oleh setiap orang mukmin yang pandai menulis. Kullu mu'minin katibin, baca katibin tak apa. Wa ghairi katibin, dan juga yang tak pandai menulis. Maksudnya orang yang beriman, dia buta huruf ke, tak buta huruf ke, dia boleh baca. Itu maksud. Dhaqmul jismi, besar dia punya badan. Wa tuluhu samanuna zira'an. Tingginya, tinggi Dajjal 80 hasta. Tinggi tu. Ni adalah riwayat-riwayat kan. Tak apalah. Wa ardu ma baina mankibaihi salasuna zira'an. Dan bermula lebar antara dua bahu Dajjal 30 hasta. Tu. Besarlah. Nak bayang tak tahu lah lagu mana kan. Tapi dalam kitab-kitab fiqh banyak sebut guni ya. Kitab-kitab pasal kiamat tu. Banyaklah dia cerita ni. Cuma riwayat tu mungkin dhaif tak dhaif tu tak apalah. Cuma ada riwayat tu lah. Lepas tu baca ni ya, banyak orang tu nak baca lambat tu. Lambat. Hak tu fitnah yang pertama tu. Fitnah yang pertama. Kalau fitnah yang kedua ada sebut tu. Fitnah yang kedua maksudnya pada hari kiamat. Tu. Maksudnya pada hari kiamat tu tu ada tu dalam maksudnya ujian pada hari kiamat lah. Fitnah yang kedua. Kita baca sendirilah, lambat kalau saya baca lambat. Baik. Jadi kita faham sini zat Allah Taala bukannya jirim, sifat Allah Taala bukannya arad, perbuatan Allah Taala tidak berhajat kepada alat perkakas. Perbuatan kita perlu kepada perkakasan. Gitu. Itu beza Allah Taala dengan kita. As-sifatul khamisatu, bermula sifat yang kelima, al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, qiyamu binafsi, adalah qiyam binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi lah. Ai zati. Tu. Wa maknahu, dan bermula maknanya. Makna qiyami binafsi tu, anna zatallahi ta'ala ghaniyatun. Zat Allah Ta'ala itu tidak berhajat an mahallin, daripada tempat. Ai zatin, daripada zat. Taqumu biha, yang berdirilah ia. Ia zat tadi. Biha dengannya, dengan zat. Yang berdirilah ia zatullah. Biha dengannya, dengan zat. Yang berdirilah ia zatullah. Biha dengannya, dengan zat. Itu makna yang pertama daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala dia tak berhajat kepada tempat untuk dia menumpang. Lagu tu. Wa ghaniyatun, atau pada ghaniyatun tadi. Dan Allah Ta'ala itu tidak berhajat juga aidan an mukhassisin, daripada ay mujidin, daripada pencipta. Itu makna yang kedua. Sebab apa Allah Ta'ala itu ghaniyatun tu? Li'annahu ta'ala mujidu lil asya'i. Kerana Allah Ta'ala lah Tuhan yang menciptakan akan segala perkara. Lam tu pakai lam zaidah tak apa. Sebab al-mujidi tu, al-mujidu tu isim fa'il. Aujada yujidu ijadan. Fahuwa mujidun. Mujidun tu isim fa'il. Lil asya' tu jadi maf'ul. Lam tu lam zaidah. Ingatlah lepas ni kalau orang tanya qiyamuhu ta'ala binafsih, ada dua makna. Yang pertama, Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Bukan tak berhajat kepada tempat untuk dia menumpang. Kalau dia berhajat kepada tempat untuk dia menumpang, dia jadi macam apa? Jadi macam arad. Arad dia menumpang pada benda. Biru menumpang pada sejadah. Merah menumpang pada baju. Tu dia panggil apa tu? Panggil apa? Arad dia panggil. Allah Ta'ala lagu tu lah. Tak. Dia bukan jenis main menumpang macam arad tu, bukan. Gitu. Habis. Selesai. Baik. Dia kata dalam tu, dia kata kan, qiyamu binafsi, ba tu dia kata ba sababiyah. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sebab dirinya. Begitu. Dia buat gitu, tak apalah. Wa dalilu ala annahu ta'ala, dan bermula dalil di atas bahawasanya Allah Ta'ala itu qaimun binafsihi,
berdiri dengan sendirinya nya Allah Ta'ala. Khabar dalilun tu jadi mubtada. Khabar dia antaqula ialah engkau kata lau kana ta'ala muhtajan ila mahallin ai zatin, jikalau adalah ia Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, yaqumu biha, yang berdirilah ia Allah Ta'ala biha bizat, kamaftaqaral bayadu li zati, sebagaimana berhajat warna putih bagi zat. Warna putih tu dipanggil apa? Warna putih tu dipanggil apa tu? Arad. Dipanggil arad. Kamaftaqaral bayadu li zat allati yaqumu biha, yang berdirilah ia al-bayad, yang berdirilah ia al-bayad biha bi allati, biha bi allati. Jadi kalau Allah Ta'ala berhajat berdiri lagu tu, menumpang pada benda lain, macam mana putih menumpang pada zat, lakana nescaya adalah ia siapa? Ia Allah Ta'ala sifatan, jadi sifat. Kalau lagu tu Allah sifat bukan zat lah. Kama annal bayadha, sebagaimana putih, allazi iftaqara ila zati, sebagaimana putih yang berhajatlah ia allazi kepada zat itu, khabar anna sifatun, ialah sifat. Putih tu sifat, betul tak? Baik. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala, la yasihu an yakuna sifatan, tidak sah adalah ia Allah Ta'ala itu sifat. Sebab apa tidak sah? Li'annahu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala muttasifun bisifati, bersifat, Tuhan yang bersifat, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat. Wasifatu la tattasifu bisifati, dan bermula sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Faham tak? Maksudnya kalau Allah Ta'ala itu sifat, macam mana dia nak bersifat dengan sifat ma'ani? Kalau dia sifat boleh bersifat tak dengan sifat? Mana boleh? Putih bersifat dengan hitam, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kalau Allah Ta'ala tu sifat, dah tentu dia tak boleh bersifat dengan sifat kudrat, dengan sifat iradat. Jadi bila Allah Ta'ala bukan sifat, menandakan dia tu zat ke sifat? Dia zat lah. Dia zat. Itu kaedah dia. No? Dalam tu cuba tengok. Dalam tu ada. Kita kena baca sikit ke dalam, no? Kita tengok sikit dalam. Falaisallahu sifatan. Cari situ dulu. Qauluhu li'annahu ta'ala muttasifun bisifati ila akhirih, isyaratun ila qiyasin iqtiraniyin. Itu mantik. Nazmuhu hakaza. Allah Ta'ala muttasifun bisifat. Wa kullu man kana kadzalika laisa bisifatin, fallahu laisa sifatan. Itu kias apa tu? Kias iqtirani ni panggil. Dalam mantik lah. Tak apa, yang tu saya baca terus lah. Tu kena mengaji mantik asing pula nah. Baik, habis tu. Baik. Lepas tu tengok dia kata apa lagi? Wa yasihu an yakuna qiyasu istisnaiyan. Boleh juga kalau kita nak buat qiyas itu, qiyas istisnai. Wa nazmu hakaza law kana Allah Ta'ala sifatan lam tasafa bisifati, lakin adamu tisafihi biha batilun lima qama 'alaiha minal adillati, fama adda ilaihi batilun fasabata naqiduhu wa huwa matlubun, kaza afadahu Baijuriyu. Okey, selesai. Wa kaza tu baca sikit lalu tu cara susun kias lah nak dalam mantik. Wa qussadalilu bisifatil wujudiyah. Tengok. Dan dikhususkan dalil tadi dengan menggunakan sifat-sifat wujudi. Li'annaha, kerana bahawasanya sifat wujudiyah, hiya sifat wujudiyah allati taqumu bimausufiha, yang berdirilah ia allati dengan mausufnya nya allati. Wa yalzamu mittisafi sifati bisifatil wujudiyah, dan lazim daripada bersifat-sifat tadi dengan sifat wujudiyah,
dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud. Masuk perkara yang tidak ada kesudahan baginya bagi ma pada wujud. Wa huwa ma tu ittisafu kulli sifatin min sifatil ma'ani bi sifatil ma'ani. Tiap-tiap sifat bersifat tiap-tiap sifat daripada sifat ma'ani dengan sifat ma'ani. Wa hakaza. Begitulah. Faham maksudnya? Macam ni, maksud dia kata, kenapa dalam kitab ni dia sebut kalau Allah satu sifat, nescaya dia tak boleh bersifat dengan sifat. Dia tak boleh bersifat dengan sifat tu kena pada sifat apa? Sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Faham tak? Contoh macam ni. Kudrat. Kudrat tu ma'ani. Boleh tak kita kata ni? Kudrat bersifat dengan iradat. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana kudrat pun wujudi. Iradat pun wujudi. Kaunuhu ta'ala qadiran. Bersifat dengan kaunuhu ta'ala muridan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana sama-sama ma'nawiyah. Tapi kalau kita kata sifat kudrat bersifat dengan sifat sedia kala. Kudrat wujudi, sedia kala tu amrun i'tibar. Yang tu boleh dah bersifat. Yang tu boleh. Kudrat bersifat dengan ada. Kudrat sifat, ada pun sifat. Cuma ada tu amrun i'tibari. Kudrat tu ma'ani, benda wujudi. Jadi boleh tak kita kata kudrat bersifat dengan ada? Boleh tak? Boleh. Kudrat bersifat dengan ada tak ada masalah. Kerana yang tu ma'ani dengan salbiyah. Yang tak bolehnya apa dia? Ma'ani dengan ma'ani. Ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'nawiyah dengan ma'nawiyah. Ma'nawiyah dengan ma'ani. Tak boleh. Sebab itu sifat di situ dengan maksud sifat wujudi lah. Sifat wujudi ataupun kita boleh kata juga sifatun haliyatun. Sifat hal. Kalau kaunuhu tu lah. Gitu. Faham kan maksud dia kan? Itu maksudnya. Baik. Itu yang dia kata tu. Wa qussa dalilu bi sifatil wujudiyah li'annaha hiya allati taqumu bi mausufiha. Kerana apa dia kata? Sebab apa sebut sifat wujudiyah? Kerana sifat wujudiyah tu lah yang berdiri dengan zat. Faham tak? Kalau kata sifat salbiyah berdiri tak dengan zat? Tak, dia hanya amrul i'tibari. Itu sahaja. Itu yang dia kata tu kan? Faham kan? Wa yalzamu mittisafi sifati bi sifatil wujudiyah dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud wa huwa ittisafu kulli sifatin min sifatil ma'ani bi sifatil ma'ani. Kalaulah kita kata sifat wujudiyah boleh bersifat dengan sifat wujudiyah, maka membawa kepada tak selesai masalah. Akan jadi macam mana? Sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani. Boleh tak terima masa tu? Tak boleh. Wa hakaza. Wa zalika anna qudrata masalan law qabilat sifatan ukhra. Bermula demikian itu al-mazkur. Jikalau adalah kudrat itu qabilat, menerimalah ia kudrat sifatan ukhra, akan sifat yang lain. Kalau kudrat ni dia boleh terima sifat yang lain. Dia boleh terima. Maksudnya sifat nak bersifat dengan sifat. Gitu. Laka nak sifatus saniyah, nescaya adalah sifat yang kedua, imma mislaha, adakala seumpama kudrat, fayalzamu an taqbala qudratan ukhra mislaha, maka jadilah menerimalah oleh kudrat akan kudrat yang lain seumpamanya kudrat. Nampak? Kalau kudrat dia terima sifat yang lain, kebetulan sifat yang lain tu sama dengan dia, maka jadi apa? Kudrat bersifat dengan kudrat. Faham? Tu dia. Selesai tu. Nampak kan? Jadi kudrat bersifat dengan kudrat. Au diddaha. Atau pada sifatan ukhra. Lau qabilat diddaha. Lawan kudrat. Kal ajzi. Seperti lemah. Au khilafaha. Ataupun menyalahi kudrat atau pada sifatan ukhra. Kudrat dia terima lemah. Fayalzamu tasalsulu, maka jadi tasasul. Tasasul mustahil, tak diterima. Kalau kudrat dia terima lemah. Maka lagu mana? Kudrat terima lemah terima kudrat. Jadi tasasul lah.
kudrat terima lemah. Lemah terima kudrat. Kudrat terima lemah. Jadi berderet-deret sampai ke atas. Maka hukum tasasul ni mustahil. Tak boleh terima. Nampak? Jadi ini nak cari dalil. Nak kata Allah Ta'ala tu bukan sifat. Dia zat. Dia zat. Itu maksud. Kalau dia sifat, dia kena berhajat kepada... Kalau dia sifat, macam mana dia nak sifat? Dia nak bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang sama, maka jadi kudrat terima kudrat. Kalau sifat ma'ani yang berbeza, maka jadi tasasul. Gitu. Wa amma sifatu nafsiyatu, adapun sifat nafsiyah, famuraja'atu ila haqiqati mausufiha, maka kembali kepada hakikat mausufnya, mausuf nafsiyah. Wala tasalsula laha, dan tidak ada tasasul baginya bagi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tak apa, sifat nafsiyah tu tulis atas, iaitu sifat wujud. Iaitu sifat wujud. Faham tak? Iaitu sifat wujud, yakni wujud bersifat dengan wujud. Iaitu sifat wujud, yakni wujud bersifat dengan wujud. Kalau ikut tak boleh kau noh. Wujud bersifat dengan wujud. Ada itu bersifat dengan ada. Allah Ta'ala tu bersifat dengan ada. Kalau ikut sifat bersifat dengan sifat juga macam tuan. Tapi yang tu makni kan nafsiyah. Nafsiyah. Tak apa. Kalau nafsiyah kembali kepada diri mana? Kembali kepada diri zat. Jadi kalau kembali kepada diri zat jadi ke mana? Kalau kita kata sifat nafsiyah itu kena pada amru itibari, jadi kena kepada ainul mawjud, maka sifat nafsiyah tu kena kepada siapa? Kena kepada zat. Masa tu bukan ada bersifat dengan ada dah masa tu. Masa tu apa dia? Zat bersifat dengan ada. Nampak? Halus tu. Nampak ya Zat? Sebab tadi dia kata sifat tadi bersifat dengan sifat. Lepas tu dia, kalau orang tanya pula, lepas tu wujudnya dah. Wujud ada bersifat dengan ada. Mana boleh tu? Ada pun sifat, ada pun ada bersifat dengan ada. Maka kata ulama, tak apa, kerana nafsiyah itu kena kepada diri zat dah. Masa tu bukan ada bersifat dengan ada hakikatnya. Hakikatnya apa dia? Zat bersifat dengan zat ada tu boleh ke tak boleh tu? Halus. Halus tu. Baik, habis. Bagus ni kita ni. Balik kalau pulang kita Jawi sedap kak. Gitu. Selesai. Hebat Syekh Nawawi Banten lah. Ingatkan jago dalam ilmu fiqh ya. Ilmu tauhid pun jago ni. Alim. Baik, habis. Wa amma sifatu salbiyatu, adapun sifat salbiyah, fala wujudalaha, maka fala wujuda li ma'aniha, maka tidak ada wujud bagi maknanya yang salbiyah fil khariji, pada kharij, pada luaran, sebab dia amru itibari kan. Fala yalzamu min takdiri tasalsuliha, maka tidak jadi daripada mentakdirkan tasalsulnya sifat salbiyah itu dukhulu ma la nihayata lahu fil wujud, masuk perkara yang tidak ada kesudahan baginya bagi ma pada wujud. Faliza, maka kerana inilah, kerana al-mazkur kana tisafu bihazaini nau'aini mustarikaini zati wa sifatil wujudiyah, adalah bersifat dengan dua nauk ini, mustarikaini, ialah bersekutu zat dan juga sifat wujudiyah. Jadi sekarang dia nak kata apa? Dia nak kata kalau sifat salbiyah tak ada isu. Kerana sifat salbiyah bersifat dengan sifat salbiyah, contoh apa dia? Sifat kekal. Kekal bersifat dengan qadim. Bukan. Betul lah? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Salbiyah kan makni? Salbiyah. Mukhalafah tu Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tengok Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Bersifatnya mukhalafah itu dengan sedia kala. Gitu. Bersifatnya mukhalafah itu dengan baqa. Kalau ikut apa tu? Mukhalafah bersifat dengan sifat dah tu. Mukhalafah bersifat dengan sifat. Salbiyah bersifat dengan salbiyah. Kalau ikut tak boleh. Tapi yang ni tak ada masalah kerana yang ni amrun i'tibah.
amrun i'tibari. Yang tak bolehnya kudrat bersifat dengan iradat, kudrat bersifat dengan kudrat tu tak boleh kerana yang tu wujudi. Yang ni tak ada masalah. Yang ni dia tak jadi tasalsul lah tu, tak ada masalah. Kerana yang ni dia benda amrun i'tibari. Jadi bila amrun i'tibari tak apa. Kekal Allah Ta'ala bersifat tak dengan mukhalafah. Kekal Allah Ta'ala itu bersifat tak dengan mukhalafah. Bersifatlah kerana kekal Allah Ta'ala sama tak dengan makhluk. Tak sama. Kekal kita ni, kita kekal juga. Nanti hari kiamat kekal lah kita. Hari kiamat kekal lah kita. Buat geleng siapa? Hari kiamat kita kekal. Tapi kekal kita tu sama dengan kekal Allah Ta'ala. Tu saya nak sebut macam ni. Nak sebut kata kekal bersifat dengan mukhalafah. Mukhalafah bersifat dengan kekal. Kekal bersifat dengan baqa'. Baqa' bersifat dengan kekal. Tu sifat dengan sifat tu. Tapi tak apa sebab amrun i'tibar. Habis tu. Alusi tu. Alusi tu. Baik, habis. Nak baca lagi dalam. Kita baca lagi dah. Bagi lagi dah. Ammattisafu zati. Adapun bersifat zat. Bihima dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya. Kau saya langkau. Saya langkau. Tak langkau. Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya. Kedua-dua mana? Bihima kita. Bihima deh. Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya. Kedua-duanya nak kembali pada mana weh? Zat bersifat dengan kedua-duanya. Fakatisafihi bil qidami wal baqa'i wa katahayyuzi. Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya. Kedua-duanya apa dia? Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya. Apa dia Alif? Cari tengok. Fakatisafihi bil qidami wal baqa'. Bersifat zat dengan kedua-duanya. Kedua-duanya kembali mana-mana. Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya, fakatisafihi bil qidami wal baqa'i wa katahayyuzi. Kita baca dulu. Wa ammattisaful ma'ani bihima fakatisafiha bil qidami wal baqa'. Adapun bersifat ma'ani dengan kedua-duanya. Zat bersifat dengan kedua-duanya. Zat bersifat kedua-duanya kita buat sini lah. Sifati salbiyah dengan sifatil wujudiyah. Adapun bersifatnya zat dengan sifat ma'ani dan juga sifat salbiyah. Buat itu sudah. Bihima tu kembali kepada sifat ma'ani dengan sifat salbiyah atau apa? Ataupun sifatil wujudiyah dengan sifati salbiyah. Dengan sifati salbiyah. Baik. Adapun zat bersifat dengan kedua-duanya, fakatisafihi bil qidami wal baqa'i, maka seperti bersifatnya yang Allah Ta'ala dengan qidam dan baqa'. Macam tu tak ada masalah apa. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dalam masa yang sama dia bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dalam masa yang sama kudrat itu bersifat dengan qidam. Tak ada masalah apa tu. Baik. Wa katahayyuzi, dan seperti tahayyuz. Wa katahayyuzi ni atau pada katisafihi. Adapun bersifat zat dengan kedua-duanya, maka seperti tahayyuz. Seperti tahayyuz. Seperti tahayyuz ni seperti ambil tempat kosong. Ambil tempat kosong. Jadi
Zat dia bersifat dengan ma'ani dan juga salbiyah. Maka bersifat zat dengan ma'ani dan salbiyah itu seperti mana bersifatnya zat dengan sifat kidam dan baqa'. Tak ada masalah. Dan seperti bersifatnya dan seperti tahayyus. Tahayyus. Tahayyus tu kena tulis tepi lah. Tulis sini. Iaitu mengambil tempat kosong. Mengambil tempat kosong itu bersifat dengan baharu. Iaitu mengambil tempat kosong itu bersifat dengan baharu. Jadi mengambil tempat kosong tu amrun i'tibari ya. Faham tak? Maka benda amrun i'tibari bersifat dengan baharu. Baharu pun amrun i'tibar. Jadi tak ada masalah. Sama macam zat, dia bersifat dengan sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani itu bersifat dengan sifat salbiyah. Tak apa, tak ada masalah apa. Yang tu tak ada masalah. Gitu. Habis. Wa amma ittisaful ma'ani bihima, adapun bersifat-sifat ma'ani dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya nya tu rujuk kepada al-baqa dengan kedua-duanya. Adapun bersifat-sifat ma'ani dengan kedua-duanya, sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani bersifat dengan kedua-duanya. Kedua-duanya itulah sifat salbiyah dengan kedua-duanya, no. Sifat ma'ani bersifat dengan kedua-duanya. Dengan kedua-dua mana? Dengan kedua-duanya tu kalau ikut nak rujuk mana tu? Sifat ma'ani bersifat dengan kedua-duanya. Yakni bersifat dengan sifat salbiyah. Yakni bersifat dengan sifat salbiyah, no. Sifat ma'ani bersifat dengan kedua-duanya, yakni bersifat dengan sifat salbiyah. Dan juga kalau nak buat ma'ani ke tak boleh. Sifat ma'ani bersifat dengan sifat salbiyah. Bihimah tu salbiyah satu. Satu lagi sifat ma'ani bersifat dengan zat. Boleh tak? Tak boleh. Yang betulnya zat yang bersifat. Sifat ma'ani bersifat dengan zat tak boleh. Adapun bersifatnya ma'ani dengan kedua-duanya. Yakni bersifatnya ma'ani dengan sifat salbiyah. Dan juga bersifatnya sifat ma'ani dengan bersifat-sifat ma'ani dengan salbiyah dan bersifat-sifat ma'ani dengan zat lah. Dengan zat apa? Maksudnya zat lah, sifat ma'ani dia nak kena duduk pada zat. Itu maksud. Bersifat-sifat ma'ani dengan kedua-duanya, yakni bersifat-sifat ma'ani dengan sifat salbiyah dan juga zat. Maksudnya sifat ma'ani nak kena duduk pada zat. Fakat tisafiha bil qidami wal baqa'i. Maka seperti bersifatnya yang ma'ani dengan kidam dan baqa'. Nampak sifat ma'ani. Kudrat bersifat dengan kidam. Kudrat bersifat dengan baqa'. Bersifat lah. Nampak tak? Jadi sifat ma'ani dia nak bersifat dengan salbiyah. Dalam masa yang sama dia nak duduk pada zat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Faham Habis. Fakat tisafiha bil qidami wal baqa' wa bi ta'alluqi, atau pada bil qidami. Sifat ma'ani dia bersifat juga dengan ta'alluq. Kerana sifat ma'ani dia ada tugas. Ada tugas. Baik. Tu. Wattisafu sawadi bisawadiyah wal bayadu bil bayadiyah walau niyati. Tu. Wattisafu watisafi atau pada ittisafiha. Fakat tisafi sawadi bisawadiyah, seperti warna hitam. Warna hitam itu sifat, dia bersifat dengan keadaan warna hitam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Yang tu ma'ani dia bersifat dengan ma'ani kan? Ma'ani bersifat dengan maknawiyah yang tu. Ma'ani bersifat maknawiyah. Biru bersifat dengan keadaan biru. Tu beza tu. Biru tu ma'ani, keadaan biru tu maknawi. Boleh, tak ada masalah tu. Sebab yang tu bukan ma'ani dengan ma'ani. Hak tu ma'ani dengan maknawiyah.
ma'ani bersifat ma'nawiyah. Tak ada masalah. Seperti hitam bersifat dengan keadaan hitam. Wal bayadhi bil bayadiyah, seperti putih bersifat dengan keadaan putih. Wal launiyati, dan keadaan warna. Fataqulu, tengok, qudratullahi mawjudatun wa qadimatun wa baqiyatun wa mukhalafatun li qudratina hadisati wa ghaniyatun anil muqassisi wa wahidatun wa ammatut ta'alluqi bi jami'il mumkinat. Nampak tu? Kudrat Allah Ta'ala bersifat dengan wujudi, qadimah, baqiyah. Nampak tu? Kudrat bersifat dengan apa tu? Dengan amrun i'tibar. Sifat bersifat dengan sifat. Yang ni tak ada masalah. Habis. Nampak kan? Tu. Wa kadzalika, dan seperti ini, seperti al-mazkur taqulu fi baqiyat taqulu fi bawaqi ma'ani, pada segala saki-baki sifat ma'ani. Bawaqi itu segala saki-baki sifat ma'ani. Baik, habis. Wa innamal okey. Wa innama lam tattasif sifatul ma'ani bil ma'nawiyah. Aduh. Tu saya baca dah. Tapi sini dia kata sifat ma'ani tak boleh bersifat dengan ma'nawiyah. Adapun hanya sahnya tidak boleh bersifat sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Tapi tadi dia kata ittisaf sawat bi sawadiyah. Faham sekali lagi. Ittisaf sawat bi sawadiyah tu, kita tak boleh kata maknawiyah lah situ. Kita boleh kata amrun itibari ya. Bersifatnya hitam dengan keadaan hitam. Jadi keadaan hitam tu ada setengah ulama dia kata hal, ada setengah dia kata amrun itibari. Jadi kalau hitam bersifat dengan sawadiyah tu, hitam bersifat dengan keadaan hitam, putih bersifat dengan keadaan putih. Jadi situ kita boleh kata amrun i'tibar, amrun itibari. Supaya tak belagar dengan hak bawah. Sebab hak bawah dia kata panggil apa dia sifat ma'ani dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'nawiyah, tak boleh. Sifat ma'ani dia tak boleh sifat dengan sifat ma'nawiyah. Jadi kalau ikut atas tu macam ma'nawiyah tu. Tapi situ kita kata amrun itibari lah mudah. Kalau amrun itibari sebab masalah sifat ma'nawiyah ni khilaf ulama. Ada ulama dia kata hal, ada kata amrun i'tibar, amrun itibari. Kalau Syekh Abu Mansur Maturidi dia kata hal, sebab tu dia kira sampai 20. Kalau Abu Hasan Asy'ari dia kata bukan hal, amrun itibari ya. Bila benda tu hitam, kita fahamlah kata keadaan dia warna hitam. Menandakan itu amrun i'tibar, amrun itibari. Baik, habis. Wa innama lam tattasif sifatul ma'ani bil ma'nawiyah li'anna ittisafa bil ma'nawiyah far'u ittisafi bil ma'ani. Kerana bersifat dengan ma'nawiyah itu jadi furu' bagi bersifat dengan ma'ani. Sebab tu dia kata sifat ma'ani tak ada sifat dengan ma'nawiyah. Wa iza lam yajuz ittisaful ma'ani bil ma'ani, dan apabila tidak harus bersifat ma'ani dengan ma'ani, lam yajuz ittisafuha bil ma'nawiyah, tidak harus bersifatnya ma'ani dengan ma'nawiyah. Sebab apa tidak harus? Li'annahu sya'an yalzamu min qiyami qawni qadiran masalan, lazim daripada keadaan qawni qadiran masalan bil ilmi qiyamu qudrati bihi, berdirinya kudrat dengannya dengan qawni qiyami qawni qadiran. Tu maksudnya lazim daripada keadaan Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, maka lazim daripada situ berdiri pula kudrat dekat keadaan tu. Maka mustahil. Mana boleh kudrat bersifat dengan ma'nawiyah. Itu maksud. Faya'udul mahzuru, maka berlakulah, kembalilah benda hak bahaya. Wahwa mahzur ittisafu sifati bisifatin wujudiyatin, bersifat-sifat dengan sifat wujudiyah. Tu. Sebab macam ni. Kerana kalau kita kata sifat ma'ani dia boleh bersifat dengan ma'nawiyah, maka membawa kepada apa? Membawa kepada berdirinya. Apabila berdirinya Allah Ta'ala itu keadaan dia Maha Kuasa, maka kudrat duduk pada keadaan yang Maha Kuasa. Jadi keadaan yang Maha Kuasa, kudrat bersifat dengan keadaan yang Maha Kuasa. Maka bila jadi lagu tu, maka jadi bahaya. Sebab apa jadi bahaya? Kerana jadi
sifat bersifat dengan sifatin wujudiyah. Mana sifat? Sifat situ kena kepada keadaan yang maha kuasa tu. Keadaan yang maha kuasa bersifat dengan sifat wujudiyah. Tu. Keadaan yang maha kuasa bersifat dengan sifat wujudiyah. Maka membawa kepada bersifatnya sifat dengan sifat wujudiyah. Sifat di situ kena pada sifat ma'nawiyah. Sifat di situ kena pada sifat ma'nawiyah. Jadi sebab tu tak boleh sifat ma'ani bersifat dengan ma'nawiyah. Kerana ma'nawiyah tu dia hal. Bila dia hal, maka dia duduk antara wujudi dengan ma'dum. Jadi dia tu hampir-hampir nak jadi kepada wujudi lah. Dia hampir-hampir nak jadi kepada wujudi. Kalau kita kata kudrat bersifat dengan ma'nawiyah, ma'nawiyah bersifat dengan kudrat, maka membawa kepada wujudi bersifat dengan wujudi. Walaupun kalau ikut keadaan tu dia bukan wujudi, dia hal, tapi dia hampir-hampir kepada wujudi lah. Gitu. Tengok depan. Falizalika, maka kerana demikian itulah al-mazkur ahalutisafa sifati bil ma'nawiyah, mengubahlah mereka itu bersifat-sifat dengan ma'nawiyah. Wa innama ajazu ittisafa sifatil wujudiyah bin nafsiyatiha. Yang bolehnya kalau bersifatnya sifat wujudiyah dengan sifat nafsiyah tu tak apa. Li'annaha kerana bahawasanya nafsiyah mulazimatul lizati la li sifatin ma'nan. Tu. La li sifatin pada makna. Maknan tu pada makna. Faham tak? Maksudnya dia nak kata apa? Dia nak kata sifat wujudi tak boleh bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Kerana sifat ma'nawiyah itu dia hampir-hampir kepada wujudi. Dia hampir-hampir kepada wujudi. Lagi pula sifat ma'nawiyah itu keadaan yang maha kuasa. Jadi keadaan yang maha kuasa tu hampir-hampir kena kepada diri zat. Ataupun dia bukan kena kepada diri zat, dia kena kepada tu lah. Pada sifat ma'nawiyah tu. Sebab dia kata tadi kan, dia kata yalzamu min qiyami qauni qadiran masalan qiyamu qudrati bihi, lazim daripada berdirinya keadaan Allah Ta'ala itu maha kuasa, maka lazim daripada situ berdirinya kudrat pada qiyami qauni qadiran tu. Nak faham tu payah tu. Qiyami qauni qadiran ni maksudnya beradanya sifat ma'nawiyah pada zat Allah Ta'ala. Gitu. Beradanya sifat ma'nawiyah pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau sifat ma'nawiyah ni dah berada pada zat Allah Ta'ala, maka kudrat bersifat dengan qaunuhu qadiran tu. Dia jadi sifat bersifat dengan sifat tu. Tapi ma'nawiyah tu dia bukan wujudi. Tapi dia tu hampir-hampir kepada wujudi. Sebab tu dia duduk tengah-tengah antara wujudi dengan ma'dum. Ma'dum ni benda tak ada. Wujudi ni benda ada. Ma'nawiyah ni duduk tengah-tengah. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Nak kata duduk pada tangga ada pun tak boleh. Dia duduk tengah-tengah. Sebab itu dia kata tak boleh sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'nawiyah, maka membawa kata bersifatnya sifat dengan sifat wujudiyah. Bersifatnya sifat dengan sifat wujudiyah. Apa dia bersifatnya sifat? Bersifatnya sifat itu kena kepada kaunu qadiran tu. Sifatin wujudiyatin tu kena kepada sifat ma'ani. Gitu. Kena kepada sifat ma'ani. Gitu. Sebab tu dia kata falizalika ahlu tisafa sifati bil ma'nawiyah. Wa innama ajazu tisafa sifatil wujudiyah bin nafsiyah li'annaha mulazimatul lizat la li sifatin ma'nan. Tu. Adapun sifat kudrat, sifat wujudiyah, sifat ma'ani bersifat dengan sifat nafsiyah tak ada masalah. Kerana sifat nafsiyah itu kena kepada apa? Kena kepada zat. Sifat nafsiyah sifat apa tadi? Sifat apa sifat nafsiyah? Sifat wujud. Sifat wujud tu kena kepada ainul zat, ainul mawujud. Maka kena pada zat dah. Maka ada zat ada bersifat dengan ada. Tak ada masalah. Hakikatnya adalah zat bersifat dengan ada. Gitu. Tapi kalau keadaannya yang maha kuasa bersifat dengan kuasa. Nampak? Keadaan yang maha kuasa bersifat dengan kuasa. Tak boleh Kerana kuasa tu wujudi. Keadaan yang kuasa itu hal. 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 Keadaan yang kuasa itu hal. Seolah-olah keadaan, kalau kita fahamnya keadaan yang kuasa tu hal,
Maksudnya kalau mudah cakapnya, nak lekat sifat kuasa pada Tuhan tu kena ada apa? Kena ada keadaan. Jadi keadaan yang kuasa, dia nak bersifat dengan kuasa pula. Mana boleh, faham tak? Sebab kuasa dengan kuasa dengan kuasa. Tu yang tak boleh tu. Gitu. Habis. Faham tak? Jadi kita ingat ni sudah, sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Kudrat, sifat baqa' nak bersifat dengan kudrat. Mana boleh kan? Gitu. Sifat nafsiyah boleh bersifat dengan sifat salbiyah. Tak ada masalah. Sifat ma'ani nak bersifat dengan ma'ani tak boleh. Sifat ma'ani nak bersifat dengan sifat ma'nawiyah pun tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau kita kata ma'nawiyah tak ada, dia pakai amrul i'tibari. Kalau pakai amrul i'tibari tak apa. Tu dah. Kita baca dulu. Fala yalzamu min qiyamiha bisifati, maka tidak lazim daripada berdirinya, nya tu kembali kepada berdirinya nya nafsiyah, bisifati dengan sifat. Ittisafu sifati bisifati wujudiyah, tak jadi sifat bersifat dengan sifat wujudiyah. Bi khilafi ma'nawiyah fa inna ma'nawiyah halatun lazimatun lil ma'ani. Sebab itu sifat ma'ani dia tak boleh bersifat dengan sifat manawiyah. Kerana sifat manawiyah ni sentiasa melazimi bagi sifat ma'ani. Bila ada ma'ani dah tentu ada ma'nawi. Tiba-tiba ma'nawiyah nak bersifat pula dengan sifat kudrat. Boleh. Kerana dia melazimi dah benda tu. Baju warna merah. Merah itu keadaan yang merah. Keadaan yang merah tu hasil daripada apa? Hasil daripada baju tu warna merah. Melazimi dah benda tu. Kaza afadahu Suhaimiyu wasyarqawiyu wadusuqiyu. Seperti inilah memberi faham akannya akan al-mazkur oleh Syekh Suhaimi. Dia ada buat juga hasyiah dia di atas apa? Hudi-hudi. Syarqawi pun hudi-hudi juga. Wadusuqiyu. Dusuki tu ni panggil hasyiah dusuki atas matan Ummil Barahin. Tu tinggi dah sikit dah. Tu nanti kalau ada rezeki kita baca. Tapi lambat lagi. Saya mengaji habis Dusuki tu. Hasyiah Dusuki. Atas syarah matan Ummil Barahin. Baik, habis. Lagi sikit boleh? Walau iftaqara ila muqassisin, dan jikalau berhajatlah ia Allah Ta'ala kepada muqassis. Ai mujidin yujiduhu, yang menciptalah ia mujidhu akannya akan Allah Ta'ala. Lakana nescaya adalah ia Allah Ta'ala hadisan. Wa yaftaqiru ila muhdisin, dan berhajatlah ia Allah Ta'ala lakana. Wa yaftaqiru ni atau pada kana tak apa, la yaftaqiru ila muhdisin wa yalzamu dawru aw tasarsulu. Baik. Wa kullun minhuma, dan bermula tiap-tiap satu daripada keduanya, daur dengan tasasul muhalun lima taqaddama, kerana barang yang telah lalu, min wujubil qidami lahu ta'ala, daripada wajib kidam baginya bagi Allah Ta'ala. Fasabatal matlubu, maka sabitlah matlub. Habis. Ini senang lah. Dia hak payah tadi tu. Hak Allah Ta'ala itu bukannya sifat. Itu payah sikit lah. Sebab sifat tak dia bersifat dengan sifat. Faham tak? Kalau yang ni senang lah. Makna yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada pencipta. Kalau dia berhajat kepada pencipta, maka kembali balik kepada sifat kidam. Daur dengan tasalsul. Mudah ni bayar. Wahwa, dan bermula ia al-matlub. Al-matlub. Qiyamu Ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala binafsihi, dengan dirinya Allah Ta'ala. Wa iza sabata lahul qiyamu binafsi, apabila sabit baginya bagi Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, istahala alaihi, mustahil di atas Allah Ta'ala, iftikharu, berhajat, ilal mahalli, kepada tempat, wal mukhassisi, dan juga kepada pencipta. Allazi huwa, yang bermula ia allazi tu, diddul qiyami binafsi, lawan bagi qiyamuhu binafsihi. Habis. Cukup dulu. As-sifatus sadisah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam.